Boleh, insyaAllah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta Al-Quran yang dengan izinnya dapat juga kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Alhamdulillah, kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah asal kita petang ini daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan diurus tabir oleh Ahli Jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian kita hari ini tafsir Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama dan guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah. Buka surat 7 Ustaz. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi saya dan kita semua taufik untuk menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini menjadikan ia asbab untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa menyayangkan masa, insya-Allah kita akan sambung pengajian tafsir Al-Quran bersama tafsir ringkas daripada kitab Tafsir Al-Jalalain. Kita berada pada muka surat yang ke-7. Ayat yang ke-38 suratul Baqarah. Baiklah, insya-Allah kita sediakan mushaf di hadapan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. InsyaAllah sediakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah wa iyyakum ahsanal jazaa. Alhamdulillah, masyaallah. Baiklah, terjemahan ayat yang ke-28 ya. Maka kami berfirman, yakni Allah Ta'ala, turunlah kamu darinya, yakni syurga, kesemuanya. Jadi Allah Ta'ala mengulangi ayat yang mana Allah Ta'ala sebutkan sebelum ini kepada Nabi Adam AS. Ini turunlah ke bumi. Jadi ini adalah dia punya penerangan dia, fa'imma, maka sekiranya, ya, kemudian jika, sama ada ataupun sekiranya, ya'tiyannakum, benar-benar datang kepada kamu daripada aku hudan, petunjuk. Sama ada dengan menghantar sesuatu kitab ataupun dengan menghantar Rasul. Allah Ta'ala menghantar dengan Rasul tersebut kitab ataupun suhuf. Itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi khitab ini, ya, Allah Ta'ala berfirman ditujukan kepada umat manusia ni. Inilah khulasah kehidupan manusia di dunia ini. Faman tabi'a, ni khulasah dia. Faman tabi'a hudaya, maka sesiapa yang mana mengikuti petunjukku, Rasulku, kitabku, dengan beriman kepadaku, mentaati perintahku, menjauhi laranganku, maka dia punya keputusan dia adalah, kesudahan dia adalah fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada ketakutan ke atasnya, rasa takut tidak ada ke atas mereka, dan tidak pula mereka berada dalam keadaan sedih. Sedih di
di akhirat nanti. Apakah dia punya tempat yang tidak takut dan tidak sedih? Ini dalam syurga Allah Ta'ala lah. Inilah balasan bagi orang yang faman tabi'a hudaya, yang mengikuti petunjukku. Dan sebaliknya, walladzina kafaru, ayat ke-39, dan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatku, yakni kitab-kitabku, merekalah penghuni-penghuni neraka Jahannam. Nar, neraka. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Jadi mereka tidak akan fana di dalamnya. Tidak akan binasa di dalamnya. Maksudnya mereka ni akan dikenakan azab demi azab. Yang mana ada dalam satu hadis katanya akan diazab orang-orang penghuni neraka ni. Kemudian apabila mereka sampai satu masa mereka mati, akan diulang balik azab tersebut, dan azab yang kedua ni lebih sakit daripada, lebih pedih daripada azab yang pertama. Ada yang mengatakan azab yang mana mereka diazab tetapi mereka tidak mati. Itu maksudnya mereka tidak mati, tidak binasa dengan azab tersebut, yang menyebabkan itu sangat-sangat memedihkan bagi mereka. Kalau mati dah habis, tak rasa lah. Tapi ni azab dalam keadaan tidak mati-mati, azab yang lebih dan rasa pedih daripada azab yang sebelum dia. Tak mati-mati. Ataupun khalidun bermaksud mereka tidak akan keluar daripada neraka untuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Baiklah, seterusnya ayat yang ke-40. Wahai anak cucu Israel, Bani Israel. Bani, anak-anak, cucu-cucu Israel. Israel ni sebenarnya adalah nama kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Di dalam bahasa Yahudi lah, Isra bermaksud abdun, yakni hamba. Il bermaksud Allah. Terjemah il adalah Allah, Isra abdun, hamba. Jadi hamba Allah. Iaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel adalah nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi wahai cucu-cucu Nabi Ya'qub bin Ishaq alaihissalam, ini orang Yahudi. Ingatlah kamu atas nikmat-nikmatku yang aku telah menganugerahkan ke atas kamu. Ya, ini ke atas kamu, ke atas datuk moyang kamu. Ya, Allah selamatkan Bani Israel ni daripada Firaun, daripada lautan, belahan lautan. Allah bagi macam-macam nikmat kepada Bani Israel. Diteduhkan dengan awan, diberi makanan daripada syurga, manna dan salwa, macam-macam. Jadi ingatlah, maksudnya apa? Dengan kau mensyukuri nikmat yang aku bagi itu dengan cara kau mentaatiku. Jadi nikmat yang aku beri ini kau gunakan nikmat yang aku beri ini dengan mentaati perintah aku. Itu maksud uzkuru ni'mati. Ingat, ini fikir dan syukur. Fikir ke atas nikmat aku. Ingat kembali apa yang aku telah bagi nikmat kepada kamu. Atas sebab itu kamu perlu bersyukur dengan mentaati perintah aku. Wa aufu, dan sempurnakanlah janji aku. Bi'ahdi, maka aku akan tunaikan perjanjianku kepadamu. Bi'ahdiku, dan hanya kepadaku hendaklah kamu takutlah kamu. Jadi hendaklah kamu takut kepada aku sahaja dengan tidak memungkiri janji, tidak melanggar perintah-perintahku. Jadi hanya pada akulah kamu patut takut, bukannya kepada selain daripada aku. Baiklah, insyaAllah seterusnya ayat 41.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. InsyaAllah silakan seterusnya. Silakan Puan Nur Syam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baiklah. Alhamdulillah, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Seterusnya, terjemahan ayat yang ke-41. Dan berimanlah oleh kamu kepada apa, yakni Al-Quran yang aku telah turunkan, yang membenarkan. Al-Quran itu musaddiq, yang membenarkan lima ma'akum, bagi apa yang ada pada kamu. Ini masih lagi ditujukan kepada Bani Israel. Apa yang ada pada kamu, yakni kitab Taurat, yang mana Al-Quran ini dia membenarkan apa yang dalam kitab Taurat. Dalam mentauhidkan Allah Ta'ala dan kenabian Nabi SAW. Di dalam kitab Taurat tu dah beritahu dah tentang sifat-sifat Nabi SAW. Jadi turunnya Al-Quran dia membenarkan apa yang di dalam kitab Taurat. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama mengingkari Al-Quran. Yani janganlah kamu wahai ahlul kitab ya, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasara. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama mengkufuri, mengingkari akan Al-Quran. Sebab apa disebut menjadi orang yang pertama mengingkari? Dan jangankan kamu menjadi asbab untuk mulanya kekufuran
mengingkari akan Al-Quran yang menyebabkan orang-orang lain mengikut kamu. Sebabkan dia akan menjadikan kamu ini asbab untuk mereka dapat dosa, maka dosa mereka itu akan dikenakan ke atas kamu. Yang ini kamu penyebab kepada kekafiran mereka, kesesatan mereka, maka ismuhum alaikum. Dosa mereka akan kena ke atas kamu. Wala tashcaru, dan janganlah kamu, kalau ikut terjemah lughah, bahasa ishtara yashtari ini membeli. Janganlah kamu menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Yakni janganlah engkau menjual, menunggang, kira macam menunggang agama lah, menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang di dalam kitab Taurat kamu ini mengenai sifat Nabi SAW, kenabian Nabi SAW, yang ini dengan kamu menyembunyikannya untuk kamu mendapat harta benda dunia sedikit ni, yang murah ni. Dan hanya kepada akulah wa iyaya kamu bertakwalah kamu. Hanya kepada akulah kamu takut, kamu takwalah. Wala talbisu, dan janganlah kamu mencampur adukkan al-haqqa, kebenaran yang mana aku telah turunkan ke atas kamu, dengan kebatilan yang mana kamu telah mengada-adakannya. Bil batil, yang kamu buat. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran. Dan tafsir mengatakan kebenaran ini sifat Nabi SAW. Jadi orang Yahudi ni sebenarnya dalam kitab mereka dah bagi tahu dah sifat Nabi SAW. Dan mereka tahu Nabi SAW adalah hak, benar. Tapi mereka sembunyikan dia. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui bahawasanya ia adalah hak, ia adalah benar. Nabi SAW adalah pesuruh Allah yang benar, tapi mereka menyembunyikan dia. Wa aqimus salah, dan dirikanlah oleh kamu akan salat, dan tunaikanlah oleh kamu akan zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Yakni solatlah kamu bersama orang-orang yang solat. Dan seterusnya, ayat yang seterusnya, ayat ke-44 mengenai ulama-ulama ataupun pendeta-pendeta orang Yahudi ini, Ahlul Kitab ni. Yang mana mereka ini kata kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam. Mereka kata, tetaplah kamu atas agama Muhammad. Sebab mereka tahu itu agama yang Nabi SAW bawa itu adalah agama yang benar. Jadi ulama-ulama mereka ni, pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka ni, dikata kepada kaum kerabat yang telah masuk Islam. Kaum kerabat mereka telah masuk Islam, stay dalam agama Islam. Maka sesungguhnya agama itu adalah agama yang benar. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 44 ni. Adakah kamu patut kamu menyuruh manusia dengan berbuat kebaikan dan kamu sendiri, kamu melupakan diri kamu sendiri. Kamu suruh stay atas agama Nabi SAW, beragama Islam, tapi kamu sendiri tak memeluk Islam. Wa antum, sedangkan kamu ni membaca, mentilawatkan kitab Taurat. Kamu ni orang yang ahli agama dalam
kitab Taurat ni, kamu orang alim. Kitab Taurat, kamu membaca, kamu mengajar, kamu tahu ancaman ke atas melawan kata-kata Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Kamu tahu, tapi kamu sendiri tidak memeluk Islam. Kamu menyuruh orang memeluk Islam. Kamu tahu itu benar, tetapi kamu sendiri tidak memeluk Islam. Kamu lupa diri kamu sendiri. Maka afala ta'qilun, maka Allah Ta'ala menanyakan kepada mereka, adakah kamu semua ni tidak berakal, tidak memikirkannya? Yakni kamu tak fikir ke keburukan perbuatan yang kamu suruh ni, kamu buat ni, kamu suruh orang tapi kamu lupa diri kamu sendiri. InsyaAllah seterusnya ayat yang ke-40, 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. InsyaAllah. Silakan. Silakan Mak Jah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkurun mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhudhu minha wala yukhudhu minha adalun wala yunsar. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Baiklah, Masya Allah, sama-sama. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya terjemahan ayat 45. Dan mintalah pertolongan dengan kesabaran dan solat. Ini atas perkara-perkara urusan-urusan kamu, mintalah pertolongan dengan kesabaran. Menahan diri, menahan nafsu apa yang kamu tak suka.
dan solat, dan dengan solat. Mintalah pertolongan dengan solat. Dalam satu hadis Nabi SAW, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila solat. Nabi SAW apabila apa sahaja perkara yang berlaku, sama ada kecil ataupun besar, yang penting maka Nabi SAW akan segera melakukan solat. Mengikut setengah pendapat, ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi, yang mana disebabkan ketamakan mereka ke atas harta benda dan kecintaan mereka ke atas menjadi ketua, maka Allah Ta'ala merintahkan mereka dengan sabar, iaitu sabar berarti puasa bagi mereka. Hendaklah mereka berpuasa untuk memecahkan, membinasakan syahwat, nafsu tamak, nafsu cinta kuasa, hubbud dunya, cinta dunia, tamak kuasa dan sepertinya. Dan yang keduanya dengan solat, sebabkan dengan solat ini dia akan mewariskan kamu sifat khusyuk dan menghilangkan sifat takabbur. Dan sesungguhnya ia, ini solat, benar-benar besar. Kalau ikut bahasa, terjemah bahasa, besar. Ini berat. Kabirah, ini besar. Ini berat. Kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ni yang mana batin dia tenteram kepada dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Dengan dia beribadat, dengan mentaati perintah Allah SWT, hati dia rasa tenang. Ini sifat orang khusyuk. Yang mana ayat yang seterusnya 46 ni menerangkan siapakah orang khusyuk. Alladzina yadhunnun. Mereka itu mereka orang-orang yang meyakini bahawasanya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka di akhirat nanti, semasa dibangkitkan. Ada yang mengatakan semasa mereka bertemu dengan Tuhan mereka, ini apabila mereka dapat melihat Allah Ta'ala, ru'yatullah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka meyakini hanya kepada Allah Ta'ala lah, hanya kepadanya lah mereka kembali di akhirat nanti. Maka disebabkan itu Allah Ta'ala akan membalas mereka. Kemudian Allah Ta'ala tujukan kepada Bani Israel lagi. Wahai Bani Israel, ayat ke apa? 47. Ingatlah kamu nikmat-nikmat aku yang aku telah anugerahkan ke atas kamu, kepada kamu, dan bahawa aku ini telah melebihkan kamu ke atas sekalian alam. Ini semua umat. Ini pada waktu mereka lah, pada waktu zaman mereka. Jadi orang Bani Israel ni Allah Ta'ala melebihkan ke atas umat-umat yang lain pada zaman mereka. Wattaqu, dan takutlah kamu pada satu hari, ayat 48, satu hari ini hari akhirat yang mana tidak dapat membela mana-mana nyawa, mana-mana orang terhadap orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya syafaat, pertolongan, dan tidak diambil darinya tebusan, dan tidaklah mereka diberi pertolongan. Mana tidak Ustaz, ada. nak tanya sikit boleh tak? Oh ya, boleh tanya. Ustaz, tadi Ustaz cakap Bani Israel ni ialah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam kan? Israel ialah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Itu ialah nama Ajam. Bukan Arab tu maksudnya apa Ustaz? Ya, Ajam. Ajam tu maksudnya perkataan yang bukan Arab lah, Masya Allah. Selain daripada bahasa Arab, semua dipanggil bahasa Ajam.
kisah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Jawa ke, Masya Allah, semua tu panggil bahasa ajam. Jadi Isra ini adalah perkataan ajam lah, ini bukan bahasa Arab. Jadi Isra tu, saya cakap Isra tu terjemah kepada hamba, il tu terjemah kepada Allah. Kalau bahasa Arab ya Abdullah lah, kan, hamba kepada Allah. Oh, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi Bani Israel, dituju kepada Bani Israel. Ini orang-orang Israel lah, orang yang Yahudi. Masya Allah. Jadi yang mana pada hari akhirat, pada hari kiamat nanti, mereka tidak akan dapat pertolongan, tidak akan dapat syafaat, dan tidak akan diambil daripada orang-orang kafir sebagai tebusan, dan tidak mereka Maaf diberi Ustaz, pertolongan. maaf Ustaz, nak tanya sikit boleh? Ya. Nabi Yaakob tu, Israel tu dia apa tu, keturunan Nabi Yaakob. Ya. Maknanya Nabi Yaakob ni daripada keturunan Yahudi ke Ustaz? Yahudi, perkataan Israel tu adalah nama Nabi Yaakob AS sebenarnya. Jadi orang-orang yang beriman dengan Nabi Yaakob, dengan Nabi Yaakob lah, syariat pada zaman itu Ahlul Kitab, ini orang Yahudi lah. Kalau dengan contohnya dengan Nabi Isa alaihissalam dipanggil Nasara, orang Kristian. Ini sebelum Islam. Jadi sebenarnya kalau ikut ajaran Nabi Yaakob alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya adalah ajaran Islam. Semuanya beragama Islam, cuma dipanggil golongan itu golongan Yahud, golongan Nasara, itu Yahudi, Kristian. Sebenarnya dia semuanya beragama Islam, sebab dalam kitab-kitab Taurat, kitab Injil, semua itu mengesahkan Allah Ta'ala, agama yang benar lah. Cuma ni golongan itu dipanggil Yahudi. Golongan itu dipanggil Nasara, Kristian. Tapi dengan turunnya Islam, dia memansuhkanlah semua syariat-syariat sebelumnya, sebelum Nabi SAW. Memasukkan syariat Nabi-Nabi SAW terdahulu. Jadi Yahudi yang sekarang ni, wallahu a'lam, itu saya tak tahu adakah mereka ni keturunan Nabi Yaakob alaihissalam ataupun tidak. Semua golongan yang pada zaman Nabi Yaakob alaihissalam dipanggil Yahud. Golongan yang pada zaman Nabi Isa alaihissalam dipanggil Nasara. Jadi yang betul-betul beriman pada zaman tersebut dengan Nabi Yaakob alaihissalam, maka dia sebenarnya dia telah beriman dengan Allah Ta'ala, sebenarnya dia beragama Islam lah. Agama Islam mentauhidkan Allah Ta'ala. Boleh Boleh jelas? Ya, jelas. Terima kasih Ustaz. Okey, Masya Allah. Semua Yahudi pada zaman sekarang ni, wallahu a'lam lah, mereka ni keturunan Nabi Yaakob ataupun tidak, wallahu a'lam. Seterusnya, Allah, kita selesai ke surat 7 ke surat 8. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من
ba'dihi wa antum zalimun. InsyaAllah. Silakan seterusnya. Silakan Kak Wan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa isnajjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa iz wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma ittakhadhtumul ijla ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Yalah, sama-sama, Masya Allah. Seterusnya terjemahan ayat 49. Dan ketika wa'id. Sebelum ni saya dah beritahu, iaitu apabila Allah Ta'ala sebut dan ketika, yang ini Allah SWT suruh kita ingatlah. Ingatlah kamu ketika kami menyelamatkan kamu. Ini Allah Ta'ala masih lagi menunjukkan firman Allah Ta'ala ni kepada Bani Israel. Bani Israel ni, yang ni orang Yahudi lah, Masya Allah. Pada zaman Nabi, zaman Nabi Musa. Bani Israel ni dia daripada Nabi Yaqub alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Bani Israel ni dia kaum yang degil lah, Masya Allah, yang tidak, kebanyakan mereka tidak beriman lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni banyak pasal Bani Israel. Sebab mereka ni degil. Orang Yahudi punya sifat ni degil, tak beriman. Sedangkan mereka tu ahlul kitab, mereka belajar, mereka tahu kitab Taurat, mereka tahu kitab Injil dan sepertinya, tetapi mereka tidak beriman dengan para anbiya, dengan apa yang di dalam kitab tersebut. Jadi ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu daripada pengikut ahli Fir'aun. Ahli Fir'aun, ini pengikut Fir'aun, yang mana mereka itu orang ahli Yahudi, orang Fir'aun ni, ahli Fir'aun ni, pengikut Fir'aun ni, dia mengimpakan kepada kamu seburuk-buruk siksaan. Seburuk-buruk siksaan. Ini pada zaman Nabi Musa alaihissalam lah Fir'aun ni kan. Jadi Allah Ta'ala memperingatkan balik ke wahai Bani Israel, wahai Yahudi pada zaman Nabi SAW kan. Ayat Quran turunkan pada Nabi SAW. Jadi Yahudi pada zaman Nabi SAW ni Allah Ta'ala tujukan, wahai Yahudi, wahai Bani Israel, pada zaman Nabi SAW, ingatlah kamu tatkala kami menyelamatkan kamu. Ini menyelamatkan kamu, ini datuk nenek moyang kamu pada zaman Nabi Musa alaihissalam tu, daripada Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala memperingatkan ni supaya mereka ni buat memikirkan, tadabbur. Allah selamatkan kamu, Allah yang memberi nikmat kepada kamu. Jadi hendaklah kamu beriman, supaya mereka beriman. Allah selamatkan kamu daripada Fir'aun, yang mana mereka menimpakan seburuk-buruk azab, siksaan. Apakah ia? Ayat seterusnya menafsirkan apakah seburuk-buruk siksaan yang Fir'aun dan pengikutnya buat. Yuzabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, anak lelaki kamu. Wa yastahyuna
membiarkan hidup nisaakum, anak perempuan kamu. Ini semua kisah masa zaman Nabi Musa alaihissalam lah. Ada ahli nujum dia. Dia kata akan ada. Sebabkan Firaun sebelum itu dia ada mimpi kan. Dia dah masyhur dah kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Firaun ni. Dia mimpi ada satu ada apa? Dia nampak dalam mimpi dia satu api yang datang daripada Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas. Yang terbaik perkataan Baitul Muqaddas. Rumah yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Baitul Muqaddas. Jadi api itu datang daripada Baitul Muqaddas yang mana dia mengelilingi bumi Mesir dan telah membakar semua rumah-rumah orang Tibeti, bangsa Tibeti. Bangsa Tibeti ni bahasa Firaun lah. Firaun ni bangsa Tibeti. Dia membakar rumah-rumah dekat Mesir tu, rumah yang bangsa Tibeti sahaja. Yang mana dia tidak membakar rumah-rumah Bani Israel. Bangsa Bani Israel ni dia tidak bakar, tapi api itu membakar rumah-rumah bangsa Tibeti sahaja. Jadi peliklah kat situ, kenapa dia tak membakar rumah Bani Israel. Maka benda itu menjadi berat, urungsing, pening, apakah tafsir mimpi aku ni, aku mimpi banyak kali ni. Maka dia pun tanya dia punya ahli nujum. Maka ahli nujum dia kata apa? Dia kata akan ada seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel yang mana akan menjadi sebab untuk kejatuhan kerajaan kamu, wahai Firaun. Ini kisah Nabi Musa lah. Yang ini Nabi Musa alaihissalam lah. Wa fi dzalikum, dan dalam demikian itu, dalam azab tersebut dan dalam menyelamatkan kamu tersebut, ada dua. Bidzalikum tu, ini wahai Bani Israel, ingatlah masa zaman nenek moyang kamu, zaman Firaun dahulu, mereka membunuh anak-anak lelaki kamu, mereka membiarkan anak-anak perempuan kamu. Jadi ujian Allah Ta'ala bagi ke atas Bani Israel pada zaman dahulu adalah bala'un, bala', ini ujian daripada Tuhan kamu yang agung. Seterusnya ayat 50. Dan ingatlah tatkala ketika kami telah membelah untuk kamu lautan, Laut Merah, yang mana kamu memasuki laut tersebut lepas dibelah, lari daripada musuh kamu, yakni Firaun dan ahli tenteranya. Fa'anjainakum, maka kami menyelamatkan kamu daripada tenggelam di dalam lautan tersebut. Dan kami menenggelamkan Firaun dan kaum dia bersamanya. Dalam keadaan kamu, wa antum tanzurun, kamu melihat belahan lautan yang besar, dan kamu melihat Firaun dan tenteranya yang ditenggelamkan. Satunya kalau kita melepasi, kita lari daripada musuh dan kita dah selamat sampai satu tempat tu, kita masih ada lagi ragu-ragu, takut lagi, kalau dia ada masih lagi ikut kita, masih lagi kejar kita. Kita ada rasa takut lagi, rasa runsing lagi, ragu-ragu. Dia ikut kita lagi ke tak? Dia cari kita lagi ke tak? Tapi apabila kalau kita lihat sendiri, musuh kita tu dah binasa. Macam Bani Israel ini lihat sendiri dah hadapan mata mereka, kaum Firaun dan ahli kaum Firaun ni yang tentera-tenteranya semua tenggelam dalam lautan tersebut. Jadi hati mereka dia rasa tenang, rasa selamatlah aku. Ini adalah nikmat bagi mereka. Allah Ta'ala bagi melihat musuh mereka tu tenggelam, binasa, supaya mereka punya hati rasa tenang,
Selamat daripada mereka inilah nikmat daripada Allah SWT. Jadi ingatlah wahai Bani Israel. Allah SWT ingat lagi. Ingat lagi nikmat Allah bagi lagi. Lagi nikmat Allah Ta'ala bagi pada kamu supaya kamu beriman. Wahai Bani Israel pada zaman Nabi SAW. Ingat dulu. Kami dah beri kamu nikmat. Jadi hendaklah kamu beriman. Al-Quran dah turun. Nabi SAW dah diutuskan ikut mereka. Beragamalah dengan agama Islam. Wa idh wa'adna ayat 51, dan ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa 40 lailatan malam. 40 malam. Ini semasa Nabi Musa AS bermunajat kepada bersama Allah SWT lah. Kisah Nabi Musa AS pula 40 malam. Ini Allah Ta'ala nak beri kepada Nabi Musa AS kitab Taurat ini supaya mereka kaum Nabi Musa dapat beramal dengannya. Jadi semasa kami menjanjikan kepada Nabi Musa selama 40 malam, ingat balik, thumma takhaztumul ijla. Jadi tujukan kepada Bani Israel. Kemudian kamu wahai Bani Israel, kamu membuat pula patung anak lembu, al-ijla, anak lembu. Yang di mana kisah Samiri lah. Kisah Samiri itu, dia semasa Nabi Musa AS pergi bermunajat kepada Allah SWT di Tur Sina, si Samiri ni dia menyesatkan kaum Nabi Musa AS. Samiri ini dia dibesarkan bersama malaikat. Masya Allah. Nama dia Samiri, Musa juga. Samiri ni nama dia Musa juga. Dia ni kalau ikut tafsiran dia adalah anak zina lah. Yang mana emak dia melahirkan dia di sebuah gunung dan meninggalkan dia sebabkan takut kepada kaum dia, sebabkan dia anak zina. Jadi mak dia lahirkan dia, ditinggalkan dia, Samiri ni. Maka Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril untuk mentarbiahkan dia, menjaga dia. Sampaikan Jibril AS ni akan menyusukan dia, mengeluarkan susu daripada jari-jarinya untuk Samiri ni. Maka si Samiri ni dia membesar dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia sangat kenal lah. Seorang apabila dia membesar dengan seseorang, dia kenal lah. Macam anak kita membesar dengan kita. Dengan mak dia, dengan ayah dia, dia kenal lah. Mak dia kenal lah ayah dia. Jadi Samiri ni dia kenal lah Jibril alaihissalam. Dan dia tahu keistimewaan Jibril alaihissalam. Jadi semasa Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel ni daripada Fir'aun, iaitu semasa di hadapan lautan tu. Apabila Nabi Musa AS telah mengetuk dan lautan telah terbelah 12 jalan lorong dan Bani Israel telah lepas. Apakah dia punya penyebab untuk Fir'aun dan tenteranya ikut sekali? Sebenarnya kalau ikut logik, si Fir'aun dan tenteranya kalau tengok lautan yang besar mesti dia terkejut kan. Macam mana boleh jadi macam ni, terbelah. Dan dia pun rasa takut lah kalau nak menyeberangi. Walaupun nampak di hadapannya Nabi Musa dan Bani Israel dapat seberang, dapat berjalan, dapat melepasi, tapi dia rasa takut. Sebenarnya dia tak nak pergi lah, sebab kalau dia pergi takut-takut dia pula tenggelam. Jadi apa yang menyebabkan dia pergi juga, Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril alaihissalam menunggang seekor kuda. Malaikat Jibril
dia menunggang seekor kuda yang mana kuda ini kira dia menggoda kuda-kuda Firaun dan tenteranya untuk masuk ke dalam belahan lautan tersebut. Kalau ikut apa ni, kuda Firaun pun dia takut nak seberang masuk dalam belahan lautan tu. Kalau takut tenggelam dah. Tapi Allah Ta'ala membuat asbab, menjadikan asbab kuda Jibril alaihissalam ni dia menggoda kuda-kuda Firaun dan tenteranya untuk masuk ke dalam belahan lautan. Dan tempat cerita dia ini je. Tempat yang mana kuda Jibril alaihissalam pijak tu, dia punya pasir tu, dia punya kesan tempat yang dipijak oleh kuda Jibril alaihissalam tu, Musa Samiri dia nampak. Jadi dia ambil tempat yang kesan tapak kuda Jibril alaihissalam, dia ambil, dia simpan. Yang mana kalau tapak tu dia kata kat tapak dekat kesan tu ada kesan, dekat pasir tu ada kesan kehidupan. Kalau dia letak kat sesuatu, dia akan hidup. Benda yang tak hidup akan jadi hidup. Maka si Samiri ni masa Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat di Tur Sina, dia pun buatlah plan dia buat anak patung. Lepas tu dia ambil kesan yang kuda Jibril alaihissalam tu, dia ambil pasir tersebut diletakkan dekat dalam anak patung anak lembu tersebut, yang menyebabkan dia seolah-olah hidup. Dan dia menyuruh Bani Israel yang lain untuk sembah kepada anak lembu tersebut. Ini Allah SWT suruh Bani Israel ni untuk ingat balik. Wa'idh, ingatlah tatkala kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam selama 40 malam. Kemudian kamu ni, wahai Bani Israel, kamu mengkufuri Allah Ta'ala dengan kamu membuat anak patung lembu selepasnya, min ba'di, selepas pergian Nabi Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, sedangkan kamu menyaksikan wa antum zalimun, sedangkan kamu membuat kezaliman. Allah, kamu tu orang-orang yang membuat kezaliman dengan kamu menyembah patung tersebut. Summa afauna, masih ada masa lagi ke nak sambung ni? InsyaAllah. Masa dah cukup masa, Ustaz. Baik, insyaAllah. Ada lagi 2 orang nak berhenti kan? Sambung minggu depan. Boleh ya, kita sambung insyaAllah. Sambung minggu depan saya. Boleh insyaAllah. Minta maaf ya. Okey. Ustaz, sebelum Ustaz beredar, nak tanya cerita Ustaz tadi. Bermakna pengikut-pengikut yang melalui belahan laut yang dibuat oleh Nabi Musa tu dengan izin Allah tu, pengikut-pengikut tu juga yang pergi mengikut Samirin tu. Ya. Oh, Yang Allah selamatkan daripada belahan lautan tu, sebaik saja mati. mereka dah selamatkan. Mereka kufur nikmat Allah Ta'ala. Mereka nampak satu kaum, dia menyembah satu berhala. Mereka kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tengok betapa degilnya, betapa biadabnya mereka ni Allah dah selamatkan dah tadi. Mereka kufur terus. Apabila selamat tadi, Allah selamatkan, dah selamat dah. Mereka minta Nabi Musa, ya Allah, wahai Nabi Musa, jadikan kami satu benda, satu berhala, untuk kami jadikan dia Tuhan, supaya kami sembah kepada berhala tersebut. Jadi Samirin lah buat anak lembu tu. Maknanya Samirin tu murtad lah. Ya, Samiri ni kafir lah, tidak beriman dengan Nabi Musa lah. Padahalnya dia tu asalnya beriman lah dengan Nabi Musa, dibela oleh Jibril ya. Itulah Masya Allah. Ini hidayat ni milik Allah Ta'ala. Kamu membesar, kamu anak Nabi pun, Allah tak bagi hidayat, Masya Allah, tak akan dapat hidayat. Nabi Musa AS dibesarkan bersama Fir'aun. Tapi Allah SWT jadikan Nabi. Musa, nama dia Musa Samiri, dibesarkan bersama Jibril. Tapi Allah tak bagi dia hidayat. Hidayat tu milik Allah Ta'ala, di tangan Allah Ta'ala.
Sama saja seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah Taala firman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu taklah beri hidayah kepada kamu orang yang kamu suka, kamu cinta. Sebab hidayah itu milik Allah Taala. Walaupun kamu anak Nabi, walaupun kamu keturunan Nabi. Tapi kalau Allah tak bagi hidayah, maka kamu tidak akan dapat hidayah. Masya Allah. Allah. Terima kasih Ustaz. Baiklah, insyaAllah saya sambung lagi kot. Alhamdulillah. Maaf ya. Alhamdulillah, kita tutup ya. Pada yang belum sempat baca, minggu depan kita baca insyaAllah. Ni dah 6.23, kalau Ustaz nak kerja pergi masjid. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah ansar kita dengan tahsin dan tafsir Jalalain berjalan lancar dengan tafsir dari ayat 38 sehingga ayat 57 tadi. InsyaAllah. Surah Al-Baqarah bermula dengan peringatan dari Allah akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada Bani Israel, kepada nenek moyang mereka sehingga sekarang. Dengan ayat 47 Allah juga mengingatkan lagi tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel ini melebihi semua umat yang lain, dan mengingatkan juga tentang azab balasan di akhirat nanti. Dan diakhiri dengan cerita Nabi Musa dan Samiri yang membuat patung lembu dan disembah oleh kaumnya. Wallahu a'lam wa na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya daripada Gembanur Iman mohon maaf bila ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon buat sikit hebahan untuk kuliah pada malam ni Ustaz. Kuliah maghrib kita pada pukul 8 malam. Kita akan bersama Tuan Haji Abdullah bin Tuda dengan pengajian kita Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9.15 malam kita bersama kuliah Isyak bersama Ustazah Afzan bin Abdul Manaf dengan pengajian idaman penuntut, itu punya pengajian Fardu Ain. Dengan itu bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.